Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Taslim. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu landscape dan nursery pemasuhan semula. Baiklah Cikgu, jom kita mulakan penerokan kita, Cikgu. Terima kasih, Sean. Alright. So, hari ini kita nak meneroka tajuk pemasuhan semula, Sean. Pemasuhan semula maksudnya kita nak pindahkan tumbuhan, hiasan ataupun tanaman kita daripada satu bekas yang perlu ditukar bekasnya. Atas sebab-sebab tertentulah. Jadi semalam pun saya dah bagi tugas pada anak murid saya. Pokok yang untuk dipasang semula. Mungkin masa kita meneroka nanti mereka akan ada persoalan-persoalan yang ditanya ataupun berkongsi hasil dengan mereka buat. Okey, baik Cikgu. Kita tengoklah tanda-tanda tu. Ini sebenarnya saya baru je nak tanya. Tanda-tanda pokok tu perlu dipasang semula. Ingat akronim Papa Bantut. Papa Bantut. Papa Bantut. Okey. Iaitu P yang pertama ialah bila pasu atau bekas tu dah retak atau pecah. Tak boleh simpan lama lah. Kita kena tukar kepada pasu yang lama, pasu yang baru yang ada. Ataupun saiz dah tak sesuai. Pokok dah besar. Bayangkan kalau Sean dulu dah besar macam ni pakai seluar darjah 5. Memang tak boleh lah. Macam tu juga ada pokok kita. Macam tu juga dengan pokok kita, tanaman kita perlu ditukar pasunya. Bila pasu tu dah retak, dah pecah ataupun dah tak sesuai dengan saiznya. Yang kedua ialah apabila akar tu dah terlalu banyak, terkeluar. Terutama di bawah-bawah lah. Nampak dia terkeluar-keluar kan? Tu tanda-tanda itu perlu ditukar. Yang ketiga, bila kita tengok tanah tu dah padat. Dia berkait dengan air bertakung. Bila kita siram, air bertakung sebab medium dah padat dah. Maknanya air tak dapat mengalir daripada ke bawah pasu. Nanti pokok lemas. Akar dia lemas, pokok tak cantiklah dia bangun dia punya pertumbuhan. Akhir sekali bila pokok tu pertumbuhan tak cantik, bantut, daunnya tak cukup besar, bunganya kecil-kecil. Dah terlalu besar, bekas kecil. Jadi kita kena tukarlah. Itulah tanda-tanda pokoknya yang perlu dibuat pemasuhan semula. Lagi satu tu bantut. Yalah, bantut tadi saya kata. Dia kecil lah. Sama ada pertumbuhan tak cantik ataupun dia kecil je, tak besar-besar. Patutnya keluar bunga tapi bunganya kecil je. Contohlah. Ingat Papa Bantut? Ingat semula. Tanda-tanda nanti masa saya balik rumah nanti saya nak pergi tengoklah. Saya akan ingat Papa Bantut, saya akan ceklah rumah saya tu. Pokok-pokok rumah saya tu macam mana itu. Ya, Sean. Apa lagi yang kita akan buat lepas ni? Untuk memulakan tu nanti saya terangkan tentang alatan-alatan dan bahan-bahan yang kita gunakan dalam pemasuhan semula ni. Ya, Cikgu. Sebagai alatan dahulu. Alatan yang pertama, ini sudut tangan lah. Nanti kita nak masukkan medium ataupun tanah campuran tu dalam bekas. Gunting pangkas ataupun sketier. Pisau ataupun parang untuk kita kerat nanti. Akar dan medium pada medium yang lama. Cikgu, sebelum tu Cikgu, saya nak tunjukkan kepada mereka yang menonton di rumah, takut mereka tak sempat nak tengok. Boleh saya pegang Cikgu? Boleh, sila. Yang ni namanya apa Cikgu? Sudip tanaman. Sudip tanaman. Jangan guna sudip untuk masak pula. Tak boleh Cikgu. Kalau saya boleh nanti kalau contoh saya tak ada benda ni, saya boleh guna sudu tak Cikgu? Boleh, pastikan lepas tu jangan untuk makan. Yalah kan. Termakan pasir pula. Ya, boleh. Lepas tu yang ni pula dia macam gunting Cikgu? Ya, gunting, tapi gunting untuk memangkas pokok lah. Kalau dah tak ada sangat guna gunting apa yang ada pun boleh tapi lah. Kurang sesuai lah. Ini memang untuk pokok. Dia akan rosakkan pokok kalau kita guna gunting biasa? Mungkin merosakkan pokok sebab menggunting itu ada lain, fungsinya lain. Cikgu. Dan yang ni pisau lah, tapi ni pisau bukan biasa. Untuk potong sayur kan Cikgu? Bukan, memang untuk kita kerja-kerja kasar macam ni. Selain daripada ni apa lagi yang kita perlukan Cikgu? Baik, terima kasih Sean. Lain pada tu ni baldi untuk menyukat masa kita membuat medium. Dan kita pergi ni alat penyiram lah. Mungkin ada tong penyiram. Yang ni saya bawa spray saja. Lain ini sarung tangan untuk kita melindungi tangan kita. Dan juga apron lah untuk kebersihan. Saya pergi ke bahan-bahan dia. Yang pertama kita kena ada bahan tanaman yang kita nak pasukan semula. Kemudian bahan-bahan lain ialah untuk menghasilkan medium pemasuhan ni ataupun tanah campuran orang biasa panggil, kita memerlukan beberapa bahan asas. Iaitu yang pertama, saya cuma tunjukkan dalam pack kecil-kecil ni. Ni tanah loam. Tanah loam ataupun tanah atas, tanah peroi, tanah kebun boleh. Boleh didapati di nursery-nursery. Pusat beli belah pun ada sekarang ni. Ada ke? Tanah loam. Ataupun bahan organik. Yang ni saya bawa sabut hancur ataupun dikenali coco peat.
Kokopit. Ya, sabut yang dah hancur, sabut kelapa. Oh, okey. Ingat Dan macam juga macam coklat bukan lah. Dan juga pasir sungai biasa. Okey. Pasir. Kenapa kena ada yang berbeza Ego? Kenapa kita tak guna macam tanah biasa je Ego? Boleh, tetapi kurang sesuai. Ya. Dah dibuat kajian, bila dicampur tu ada fungsinya. Macam tanah lom ni tadi, dia memegang akar, memegang air. Okey. Dan juga kalau kita letak baja, nanti dia boleh pegang baja tu sebelum akar serap. Okey. Baik. Kemudian kalau yang tadi kokopit ni, bahan organik ni dia untuk membaiki tekstur tanah tu lebih cantik. Ya. Dan pasir ni tadi, pasir ni tadi untuk pengudaraan, saliran. Sebab kalau kita pergi kat pantai kalau kita macam tuang air atas tanah pasir tu dia akan macam tiba-tiba macam hilang kan sebab dia jatuh ke bawah. Tapi Sean, yang sesuai pasir digunakan pasir sungai. Pasir sungai. Pasir pantai dia bersifat masin kan. Ya. Tak apa cantiklah untuk pokok. Tak apa sesuai. Ya. Selain pada tu, saya tambah sedikit untuk campuran 3 bahan asas tadi. Ya. Baja untuk menggalakkan pertumbuhan akar. Okey. Ini saya gunakan TSP, Trisulfur Phosphate. Ya. Boleh dapati juga di kedai-kedai biasa pertanian untuk menggalakkan. Bila pokok tu kita dah mengandungi medium tu ada baja ni. Jadi pokok nanti nak keluarkan akar, lagi seronok dia. Tapi baja tu ada berbeza kan? Ada yang baja untuk yang ni untuk akar, ada yang untuk daun, ada yang untuk bunga. Ya, betul. Tapi yang ini memang kita perlukan gunakan baja yang untuk akar sajalah. Ya. Kalau kita gunakan baja yang lain macam mana Ego? Yang tu nanti bila dah stabil baru kita bagi baja yang tu. So kita kena pastikan asas dia iaitu akarnya itu kuatlah Ego. Betul Sean. Okey. Satu lagi yang saya biasa tambah. Tapi kalau baja tadi tak ada dengan yang ini pun tak ada, tak apa. Ya. Yang ini ialah kapur pertanian. Kapur pertanian? Biasa saya gunakan GML, Ground Magnesium Limestone. Ya. Yang ini nak meningkatkan pH tanah. Okey. Biasa tanah kita ni, Sean, dia agak berasid sedikit. Jadi tambah dengan kapur, nanti dia jadi berakali sedikit. Lebih sesuai lah untuk pertumbuhan pokok. Okey, Ego. Kemudian saya ada bawa juga. Yang ini bila pasu-pasu yang pecah tu, yang ini adalah pasu-pasu yang dah pecah. Saya pecahkan lagi jadi dia kecil. Nanti kita nak guna masa buat pemasuan. Maknanya kita letak dalam tanah. Alas yang bahagian bawah supaya dia pengudaraan dan saliran lah. Selain pada pasir tadi dalam medium, yang ini membantu. Maknanya pasu yang dah pecah pun boleh guna semula Ego? Boleh, jangan dibuang. Saya tak tahu lah ini. Yang ini kemudian batu sungai. Apa batu sembilan? Batu sungai. Batu sungai. Macam ni. Ni nanti kita letak di penghujung masa proses pemasuan tu, di bahagian atas. Okey. Selain pada macam hiasan, dia juga berfungsi sebagai sungkupan. Sungkupan. Okey. Dan ini juga, ini sabut kelapa tapi yang kasar. Sebagai coco fiber. Yang ini juga untuk sungkupan. Apa beza Ego yang coco fiber dengan kokopit ni? Yang ini dia dah hancur. Okey. Yang ini dia kasar-kasar. Okey. Fungsi dia agak lain lah. Yang ini kita campur dalam tanah tadi dengan pasir. Yang ini tak. Yang ini kita letak bahagian atas. Bahagian atas. Okey, mungkin saya boleh tanya mereka yang ada dalam talian Ego. Sama ada mereka tahu. Okey, kita boleh letak di bahagian atas ni iaitu Coco fiber. Coco fiber. Yang ni sebenarnya apa fungsinya? Anda tahu tak? Kita ujilah sama ada mereka kita dalam talian faham ke tak ataupun tahu tak apa kegunaan sungkupan. Coco fiber. Coco fiber sebagai sungkupan. Cikgu dah bagi jawapan dah Ego. Yalah. Apa fungsi sungkupan tu? Okey. Okey, apa fungsi sungkupan tu? Siapa nak cuba jawab? Ada tak di antara anda? Siapa tu? Akil. Akil. Ya, Akil, silakan. Fungsi sungkupan tu dia untuk elakkan daripada rumpai di tumbuh atas tu. Mengelakkan rumpai tumbuh lah. Betul. Apa yang akan berlaku sekiranya rumpai tumbuh di atas tanah tu? Pokok dia kalau tak dapat jawab tak apa, mungkin kawan-kawan anda boleh. Ya, silakan. Curi sumber makanan. Dia bersaing lah maksud itu. Betul lah. Baru teringat rumpai tu bersaing. Yelah, bagus. Tak tahu pun yang ni itulah fungsinya. Bila kita tutup tu, rumpai nak tumbuh pun susah. Sebab dia tak dapat nak sampai ke tanah ke? Kalau dia tumbuh pun, dia lemah akar dia. Kita cabut senang. Kalau tak ada tu, dia akar kuat nak cabut susah lah. Ya kan? Okey. Jadi Gus, sebenarnya saya nak tanya, kalau untuk campuran baja ni, bukan baja tapi tanah liat ni, ataupun tanah untuk pemasuan ni,
Ada tak nisbah dia ataupun macam mana nak campur, contohlah kalau nak letak serabut ke, nak letak tanah foam ni ke apa ke, macam mana kita nak tahu kita nak letak 90% tanah foam ke macam mana? Betul, Syah. Bukan tanah foam, tanah lom. lom. Ya. Ya. Okey. Cantik tulisan tu, soalan tu. Sebab bila kita ada tanah lom, bahan organik dan juga pasir, Ya. kita campurkan tu, mula-mula tanah lom ni kita nak kena tapis. Oh, kena tapis. Kalau tak tapis, dia ada yang besar, ada yang kecil, ada sampah-sampah. Tapislah seeloknya. Ya. Tapis. Okey, cikgu, saya rasa saya belum tanya lagi apa fungsi tanah lom. Cikgu jangan bagi tahu lagi. Mungkin saya boleh tanya murid kita yang ada dalam talian. Apa fungsi tanah lom? Siapa yang boleh cuba jawab? Siapa yang angkat tangan dulu? Faris ya? Tak nampak nama lah. Adam Adam, silakan Adam. Fungsi tanah lom ialah untuk memegang air, akar dan nutrien. Memegang air yang ni ya? Ya, tanah lom tu. Ini saya tunjukkan lagi sekali kan. Untuk memegang air. Ya, mana kita bagi siram, dia simpan air tu. Kalau tidak, apa akan berlaku? Kalau air tu keluar semua, nanti pokok nak serap dah tak ada. Sekarang pokok ambil daripada tanah lom yang ada air tu. Okey, baik. Tapi kalau kita letak terlalu banyak, contoh kalau nisbah dia terlalu banyak, apa yang akan berlaku? Ataupun saya tanya murid kita, disebabkan dia simpan air kan, kalau kita letak, contoh kalau kita gunakan tanah lom saja, apa yang akan berlaku? Siapa nak cuba jawab? Ada tak di antara anda yang nak cuba jawab? Sekiranya kita tak campur dengan tanah lain ataupun jenis tanah lain ataupun macam kokok, bahan organiknya, bahan organik yang lain tu, apa yang akan berlaku sekiranya kita menggunakan tanah lom saja? Ada apa-apa tak yang akan berlaku? Tu. Siapa tu? Siapa tu? Iman, ya. Silakan Iman. Medium akan jadi padat. Ya, padat. Okey. Betul. Kalau jadi padat macam mana? Padat bila kita siram air bertakung lah. Cepat padat, lama-lama bertakung. Okey, cikgu, kalau bertakung maknanya dia dapat simpan air kan, cikgu? Betul. Maknanya kalau saya siram sekali seminggu boleh tak, cikgu? Dia takung biarlah je sampai dia dapat serap air. Boleh. Boleh. Tapi yang sebaiknya memang tanah tu kena dicampur juga. Sebab ada fungsi tadi pasir dan juga bahan organik tu. Dan bila dia padat kan nanti akar dia tak dapat bernafas kan? Campur tu, ya betul, kalau padat tak bernafas. Kesian dia. Kesian juga. Okey, apa lagi kita tak dapat? Saya kembali tadi yang tanah lom tadi dah ditapis. Ya. Kemudian dah tapis, disukat. Dah sukat tanah lom, bahan organik dan juga pasir. Ya. Ini selalu kalau murid-murid saya dia ingat TOP, top. Top. Tanah lom, bahan organik, pasir, top. Tanah lom. Okey. Okey. Jadi dia sukat, ambillah apa-apa bekas untuk menyukat dia. Kalau saya suka pakai baldi ni je lah. Contohnya. Kena warna kuning ke? Tak kisah. Okey. Ini contoh bahan penyukat. Kalau saya nisbah yang biasa digunakan 3 tanah lom, 2 bahan organik, 1 pasir. 3-2-1. 3-2-1. Jadi tersukat gunakan penyukat yang sama. Tanah lom tu 3, bahan organik tu 2, kemudian pasir 1. Okey. Gaul. Tambahkan juga tadi. Kalau kita masak kita tambah bahan perisa kan, garam gula ke. Kita tambahkan dengan GML, kapur tadi dan juga baja untuk menggalakkan pertumbuhan akar. Tadi TSP. Tapi ini kena letak berapa banyak? Ini sikit je. Lebih kurang kalau 1 meter padu tu, setengah kilo pun dah cukup. Ada orang letak 1 kilo. Jangan terlalu banyak membazir pula. Dia nak buat permulaan je. Macam untuk baja, kalau kita letak terlalu banyak baja untuk satu pokok, sama ada untuk akarnya ataupun untuk bunganya, apa yang akan berlaku? Ada tak dia akan tumbuh dengan lagi cepat ataupun dia akan rosakkan pertumbuhan pokok tersebut? Ya, macam juga kita makan lah. Kalau dah makan sampai 1 talam, nanti sendat perut kita kan. Jadi ya ikut kesesuaian pokok lah. Kalau 1 pasu tu lebih kurang 1 sudu pun dah cukup. Untuk berapa lama kena top up ke, nak tambah ke macam mana? Baja ni dia kalau katakan untuk 1 bulan tu dia perlukan lebih kurang 50 gram. Kita bahagi sedikit-sedikit pun tak apa. Ada dalam, kalau kita beli baja, kat belakang tu ada tulis berapa banyak nak letak. Ikut jenis tumbuhan. Okey. Macam itulah. Okey, baiklah cikgu, saya rasa memang menariklah topik kita pada hari ini. Dan juga saya nanti nak bincang dengan cikgu macam mana kita nak campur ni, tetapi sebelum tu, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV
TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Taslim untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu landscape dan nursery pemasuhan semula. Kenapa saya dah buka jaket saya lipat baju lengan saya sebab kita akan buat aktiviti hands on ataupun kita akan belajar bagaimana untuk membuat pemasuhan semula. Betul ke Cikgu? Betul. Saya dah teruja dah. Jom Cikgu kita mulakan. Okey, untuk memulakannya, silakanlah Sean sila pakai sarung tangan ni. Ini untuk jaga tangan lah, Cikgu. Tadi saya dah terangkan tentang medium tu. Ya. Bila kita dah ada bahan, 3 bahan, dah sukat dengan nisbah 3, 2, 1. Ya. 3 tanah lom, 2 bahan organik dan 1 pasir. Ya. Kita gaul-gaul sama dengan bahan tambahan dia iaitu kapur pertanian, JML dan juga baja untuk akar iaitu TSP saya gunakan, trisulfur-phosphate. Dah ada. Yang ni saya bawa yang dah hasil dah gaul lah. Dah gaul dah. Siap. Okey. Satu untuk saya, Ya. satu untuk Sean nanti. Oh, untuk saya juga? Ya. Okey, baik. Dan dah tentu bila kita nak buat pemasuhan semula, ada pasu yang baru. Nak gantikan dia. Ya. Okey. Tapi pasu tu kena lebih besar daripada pasu asalnya, Cikgu. Ya. Kalau tidak, baik tak payah tukar pasu kan? Kecuali kalau kita buat pokok bonsai, memang nak bantut kan. Ya. Kita nak saiz tu macam tu saja. Kita cuma ganti medium sikit-sikit, mengganti pasu saja. Okey. Tu lain cerita lah. Tapi dalam keadaan biasa, memang kita ambil bekas atau pasu yang lebih besar saiznya. Okey. Yang sesuai dengan pertumbuhan pokok masa tu. Okey. Okey. Okey, Cikgu. Kalau kita nak mulakan, mungkin kita boleh gerak ke meja hadapan, Cikgu. Boleh. Supaya orang nampaklah. Kita boleh buat atas lantai pun boleh, Cikgu, sebenarnya. Kan Okey. Cikgu nak atas meja ke atas lantai lagi senang? Nanti sakit pinggang pula. Okey, tak apa. Kita buat atas meja lah, Cikgu. Boleh ya? Okey. Okey. Macam mana kita buat, Nanti Sean boleh buat untuk pokok bunga raya tu. Oh, boleh. Pokok ni juga kita ya. buat. Yang tu. Okey, boleh, Cikgu. Yang saya akan buat pokok melati ni lah. Okey. Macam mana nak buat di bawah? Kita boleh buat kat atas, Cikgu. Kita boleh alihkan lah Okey. apa-apa yang ada di Baik. sini. Baik, saya alihkan sekejap. Okey. Kita nak gunakan nanti Sean ambil yang ni. Okey, pisau pun. Okey, Lagi. pisau. Macam Ini kita- apa namanya ke sini? Gunting pangkas. Gunting pangkas. Okey. Macam cerita pirang ni. Satu untuk kau, satu untuk saya. Okey, Cikgu. Okey. Okey, ni semua kita alihkan dulu. Yang ini tanah untuk Sean. Okey, terima kasih, Cikgu. Okey ya. Mungkin Cikgu boleh buat atas meja, saya buat dekat sini lah, Cikgu. Boleh Sean? Okey, supaya Boleh. kita cukup luang lah. Terima kasih. Okey. Okey. Mula kita sediakan bahan tanaman dulu. Okey. Sean bersedia dengan pokok Saya tu? dah ada dah pokok saya kat sini. Okey. Saya akan tanya pokok. Pokok dah sedia? Sudah. Ada pula Ada suara. bunyi. Cikgu, Okey, ini Sean. pokok apa, Cikgu? Pokok melati. Oh, wow. Tapi dia tak berbunga. Kan? Apa ni pun tak bercantik lah. Ya. Macam ni dulu konon-konon saya nak bonsaikan dia. Ya. Tapi saya nak tukar biasa je lah. Okey, Cikgu. Okey. Ya. Pertama, kita nak kena keluarkan dia. Oh, kena keluarkan? Ya, keluarkan daripada bekas yang lama. Okey ya. Ni Macam contoh mana nak dengan saya keluarkan, kalau Cikgu? dia Okey. kalau dia akar dia terkeluar, Ya. pokok Sean dia rasa akarnya lebih terkeluar. Saya punya sedikit saja. Kalau Sean kat boleh sini, potong gunakan pisau ataupun Okey, saya naikkanlah sini, Cikgu. nampak tu dia punya akar di bawah tu. Terkeluarlah, Cikgu. Boleh potong menggunakan gunting pangkas ni skater ataupun pisau lah mana Sean yang sesuai. Oh, nak kena gunting ke? Boleh ke? Potong boleh. Dia tak sakit, Cikgu? Oh, dia Boleh, suka. Dia suka. Macam, Okey. Gunting supaya dia tak tersekat lah, Cikgu. Satu lagi kita nak keluarkan senang. Okey. Harap kamera saya pula pokok saya tak menghalang pemandangan cikgu pula ya. Okey boleh ke? ke? Okeylah. Okey, saya cuba cikgu. Okey. Anak-anak murid mungkin ada nak berkongsi pengalaman mereka semasa buat pemasuhan tu kan? Mereka pun sudah buat ke cikgu? Sudah semalam. Sudah. Okey. Dan kita keluarkan, terbalikkan. Ya. Kalau bekas tu kecil kita boleh terbalikkan macam tu je. Kalau dia rasa agak besar, kita tarikkan. Keluarkan dia. Sini sikit Syah. Nanti dia bersih. Okey, mungkin cikgu saya tepikan yang ni dulu. Ya, boleh. Saya keluarkan. Letak di bawah dulu. Okey. Ni pokok-pokok ni pun kena jaga. Pokok baby. Ni kita. Oh, wow. Okey, saya punya dah keluar. Oh, macam tu je. Ya, keluarkan dulu. Okey. So cara yang paling senang tu dari tepi cikgu. Macam ni.
Kalau tak boleh, Apa? Lepas tu kita tarik je ke Ego? Macam mana? tarik perlahan-lahan. Perlahan. Boleh tak? Kalau tak boleh, gunakan pisau tadi, Ya? renggang-renggangkan sikit tepi-tepi dia. Okey. Sini saya ada pisau Ego. Oh, nak bagi dia macam... Lengakan. Kalau di luar, kita boleh, kalau dia masih keras, kita lembapkan dia dengan air sedikit. Okey. Kalau saya guna tangan macam tu boleh Ego? Tarik perlahan-lahan. Tarik ya. Tarik batang ni, pegang batang Oh, ni. pegang batang. Tarik perlahan. Okey, John. Saya cuba Ego. Sikit lagi. Ya, Itu dia. boleh. Okey. Okey. Macam ni Pasu Ego. tu boleh letak bawah lah. Ini ya, letak bawah. Okey. Baik. Sekarang kita tengok. Ini akar pokok ni yang warna perang, warna hitam ni akar yang lama-lama. Okey, sana mungkin tak apa nampak ada yang tepi-tepi tu. Ya. Kita nak kena buang. Nanti kita buat pemasan semula ni, Ya. akar-akar baru akan tumbuh. Okey. Akar baru ni warna putih. Warna putih. Putih kemudian dia akan perang lah. Okey. Okey, kita boleh gunakan parang atau pisau. Ya. San boleh gunakan tu. Buang di bahagian bawah ni 1/3 kita buang. 1/3. Lebih kurang lah, Sean. Okey. Kita potong dia kerat. Macam potong kek. Ya. Tapi ini tak boleh makan lah. Okey, Okey. kalau agak susah kita pakai gunting pun boleh. Kalau yang tak boleh dipotong kan. Okey. Kalau Potong susah. Ni kalau tak boleh kita gunakan gunting ni, skater. Macam ni cikgu, dia ada macam akar tebal ni, nak kena potong ke? Potong. Ini potong. Potong guna gunting tu. Gunting. Senang, Okey, lebih mudah akan pakai senang, gunting. Kadang kalau kita guna alatan pisau atau parang, dia agak susah kan kita guna gunting yang dah terkeluar. Ini cukup cikgu? Cukup. Cukup Okey, sekejap saya siapkan yang saya punya. Pandai saya buat. Okey, lepas tu Cikgu lah, panduan cikgu saya boleh buat. Itu dia. medium yang di bahagian tepi tu juga kita buang. Yang mana ada akar lama tu, Bahagian tepi juga. kita potong-potong. Macam saya tu nak potong berapa banyak cikgu? Sikit-sikit eh? Sikit je. Jangan habiskan semua. Okey kan. Okey. Kita potong. Potong dia. Boleh je macam tu. Boleh. So, saya ingatkan tu yang akar tu kena jaga baik-baik. Takut nanti sebab akar tu kalau tak ada akar dia tak boleh nak serap air kan cikgu? Betul. Tapi asalkan ada sikit tu masih boleh hidup lagi ya cikgu? Betul. Betul, Syam. Macam agak banyak saya potong. Boleh tu, Syam. Okey. Dah cantik. Okey, jadi macam ni ya cikgu? Ya, betul. Tu dah cantik. Okey, saya pun dah potong. Sekejap ya. Ni ada akar lagi. Deras ni. Macam banyak cikgu. Saya punya dah okey ke cikgu? Itu saya cukup. Dah cukup Okey. Baik, lepas tu Ya. kalau macam saya ni, yang bawah-bawah ni saya kurangkanlah nanti lain kali. Salah satu aktiviti yang lain ialah kita buat pemangkasan juga. Ini kita pangkas akar. Ya. Yang bahagian atas tu kalau rasa-rasa perlu dipangkas, dipotong, kita potong. Nak galakkan dia tumbuh dahan-dahan baru. Ya. Dan cara pemotongan pun ada caranya lah. Kita tak potong dulu, dia kena macam Seimbang. sikit. Lepas tu sengit sikit, serong sikit. Yang tu kita akan buat dalam episod yang nantilah cikgu. Yang untuk sekarang kita buat untuk yang akar dia ke cikgu? Ya. Yang macam ada rumpai ni cabut sekali. Boleh cabut? Rumput ni. Ini okey. dia. Sebab tu kena ada yang apa tu koko apa? Sungkupan tadi, coco fiber tadi. Koko fiber tu untuk nanti di memastikan jadi bahagian tak ada atas. tumbuhan ni Okey. Dah Jadi bahan tanaman kita dah siap. Yeah. Cantik. Okey. Okey, So sekarang kita nak letak kat mana cikgu? Letak Kat tepi je tepi lah. dulu. Okey. Kita bagi dia baring kena Boleh, baring. Okey, bagi tidur sekejap. Boleh kan? Okey. Ya. Okey, sekarang saya bagi pasu baru. Okey. Sean, Ya. saya punya satu. Kemudian Yang ini tadi dia. tu yang serpihan pasu ni, yang dah pecah ni, ya, kita letakkan satu lapisan. satu lapisan. Dia kena meliputi Okey, satu di bahagian bahagian tu. bawah tu, lebih kurang satu lapisan. Dia menutupi lubang tu, tapi masih membenarkan bila kita siram air keluar, Ya. tanah tu tak keluar. Okey. Saya tu guna semua penting. boleh ke? Boleh, silakan. Boleh, ya? Habiskan dia. Semua masuk. Okey, Sean. Kemudian, Okey. So, Kemudian? macam ni okey ke? boleh. Okey, macam ni lah. Terbaik.
Dia tergerak sikit supaya dia nak ratakan dia. Untuk dia menutup lubang-lubang. Okey, Sean. Seterusnya, kita ambil tanah campuran. Sean ni ada satu sebekas tadi. Okey, kita masukkan dia. Gunakan sudet. Cikgu. Ya, ada soalan. Ada anak murid. Cikgu, saya ada soalan. Ya, Selain kita guna sepihan pasu tu, bolehkah kita guna alatan lain? Bahan lain. Bahan lain. Contoh, Akil pakai apa? Guli. Guli boleh. Batu-batu yang dah pecah-pecah tu, kita pecahkan kecil-kecil sikit. Jangan letak besar-besar. Apa lagi? Batu kerikil, batu yang kecil-kecil tu kan? Ya. Boleh masuk. Oh, boleh lah. Sebab saya tak nak bazirkan pasu yang dah pecah tu. Ya. Saya gunakan sepihan. Ingatkan nanti orang pergi beli pasu, pecahkan pasu. Tak boleh kan? Kesian Cikgu, dia. tapi apa beza ya gunakan... Cikgu, Ya, saya ada soalan. Ya, Hakim. Kan kita nak keluarkan pasu tu kan, pokok tu dari pasu dia. Ya. Kalau pasu tu dah memang rosak, boleh ke kita pecah je pasu tu, pasu ambil pokok dia? Memang kalau dah pecah retak, kita boleh gunakan yang dah pecah tu lah. Sebab kita nak yelah. tukar pasu lain kan? Yelah. Boleh Hakim. Okey. Cikgu, apa beza gunakan pasu plastik macam ni dengan yang pasu yang... Tanah liat. Ya. Dia ada kelebihan, ada kekurangan. Ya. Tanah liat, pasu plastik ni, dia lebih ringan. Pasu tanah liat tu berat sikit lah. Ya. Kemudian, ini susah nak pecah. Kecuali dah lama-lama dia reput. Ya. Yang tu mudah pecah. Tapi yang tu ada kelebihan dia. Ya. Dia ada liang-liang udara untuk udara keluar masuk. Yang ni tak ada ni. Tak ada ni memang plastik macam atas dan bawah je. Okey. So ini bila kita nak masukkan pasir je ataupun bahan organik ni nak masukkan ke dalam ni, macam mana ya? Gunakan sudet yang tu. Ya. Okey, kita gunakan sudet. Boleh buka dulu. Tak tanah boleh kita campuran letak ni terus macam tu ke? boleh juga. Boleh juga. Okey. Tuang sikit. Kita nak masukkan sedikit je 1/3. 1/3. Okey. Kalau tuang pun boleh, gunakan sudet pun boleh, nak tuang pun boleh. Masukkan tanah campuran 3, 2, 1 tadi ke dalam pasu baru. 1/3. 1/3. Kalau kita letak lebih apa jadi agak-agaknya? Faris, saya nak ada tak pernah kita letakkan medium terlebih pula. Maksud cikgu? Kalau kita letak terlebih ni, lebih dari 1/3, apa jadi? Nanti kita masukkan bahan tanaman tu, bahan tanaman terlalu tinggi. Betul? Ya. Macam itulah. Cukup Sean? 1/3? Lebih kurang Macam ni ke, Ibu? Sikit lagi. Sikit lagi, okey. Lebih kurang lah. Kita boleh adjust dengan ni, cuba masukkan. Okey. Cuba. Kita kena check dia punya... Kalau dia agak ni sikit, mungkin Sean kena tambah sikit lagi tu. Sikit lagi? Lagi. Macam ni, Ibu? Okey, tambah sikit lagi. Sangat. Okey. Okey, boleh. Okey ya. Jadi, kita ambil bahan tanaman kita tadi, Ya. letakkan di tengah-tengah. Dan kita... Okey, tak apa. Saya tunjukkan lagi sekali ya. Medium Ini dah dia masuk dalam. 1/3 lah, Ibu. Ya. Okey, lepas tu saya masukkan. Di tengah-tengah. Sini, tengah. Ya. Kita kedudukan dia tengah-tengah. Kalau dia sengit ke, kita nak tegakkan sikit macam ni lah. Okey. Boleh, Tapi ini saya ikut dahan mana, Ibu? Sebab dia ada macam cabang kan? Boleh. So, kalau dia... katakan saya nak buat seni, dia jenis sengit macam ni. Boleh juga? Boleh juga, ikutlah kita. Okey, tak apalah saya buat biasa lah, Ibu. Biasa, kalau biasa kita letak tengah-tengah, dia tegak. Macam tu boleh. Macam ni boleh? Okey. Cantik. Benar? Dah, okey, kita tambahkan medium lagi. Tambah kat sebab tu dia. kita letak sikit-sikit lah, Ibu, supaya ni boleh ada kat tengah. Kalau tidak nanti susah. Nak masuk alamak dia tertinggi sangat. Dah kena korek pula. Sebab itulah pokok saya mati, Ibu. Sebab masa tu saya letak pasir terus kat dalam ni. Dia punya baja dan semua ni terus kat dalam. Lepas tu saya buat macam lubang kat tengah, lepas tu letak. Tapi saya rasa cara dia tak betul sangat lah, Ibu. Okey. Pokok tak dapat hidup. Okey, kita tambah Sean. Yang ini jangan terlalu penuh. Ya. Adik tanya. Saya. Ya. Kalau kita ada ke nisbah lain untuk median selain daripada 3-2-1? Ada. Orang dapat kajian bahagian perkebunan ni ada gunakan nisbah 7-3-2. 7 tanah lom, Ya. 3 bahan organik, 7-3-2, 2 pasir. Boleh juga. Boleh. Cuma yang tu tanah lom bila dia lebih sedikit lah. Kalau di Malaysia ni orang suka guna 3-2-1 ni. Kalau kita pergi nursery, mungkin untuk yang biasa ni dia tak gunakan
tanah yang macam ni, Sean. Oh, dia gunakan Sebab tanah dia lebih apa? berat kan. Ha. Kadang-kadang dia cuma letak tanah biasa atau campur dengan kokopit saja. Oh, itu je. Ikut je. Ikut pengalaman mereka masing-masing. Okay, kita tambahkan sehingga lebih kurang 2 ke 3 cm dari ni permukaan pasu. Cikgu, kadang-kadang dalam pasu tu dia ada macam garisan, cikgu. Yang tu untuk apa? Untuk hiasan ke ataupun yang tu sebagai tanda untuk kita gunakan masa kita nak buat pemasuhan semula? Di mana, Sean? Macam ada garisan kat dalam ni, dalam pasu ni. Yang tu untuk apa sebenarnya, cikgu? Tak adalah. Mungkin sekadar hiasan. Oh, hiasan je Atau lah. kalau kita nak kata, sampai paras ni, cukit. Boleh juga. Oh, boleh juga? Oh, okey. Boleh, sebagai tanda kan. Cikgu, Boleh, saya Sam? ada soalan. Ya. Silakan. Apa akan jadi kalau kita menggunakan medium yang lama tapi kita hanya tukar pasu saja? Okey, medium lama tu kalau yang dah terlalu lama memang kurang sesuai lah kalau kita nak gunakan balik. Selalunya kita tukarlah. Sebab mungkin juga ada mikroorganisma yang tidak sesuai untuk pertumbuhan pokok kan. Eloknya kita memang gantikan medium yang baru. Bila kita buat pemasuhan semula ni. Okey, nampaknya Cikgu, saya pun ada soalan, cikgu. Silakan. Siapa tu? Saya Hakim. Okey. Kan kalau sebelum kita letak pokok tu, kita kena letak baja 1/3 pasu kan? Medium tu. Kalau apa jadi kalau terlalu kurang atau terlebih? Kalau kurang nanti kita masukkan bahan tanaman ni, pokok ni, dia tenggelam sangat. Kalau dia terlebih sangat, nanti pokok tu dia tinggi. Nanti dia tak stabil, dia jatuh Terlebih mungkin dia boleh jatuh lah. Dia tak stabil. Okey. Boleh sound sikit lagi? Sikit lagi. Sikit lagi. Kalau nak boleh habiskan. Ibu saya lambat sikit, Ibu. Tak apa. Tangan saya dah lengur. Ini So, sebagai, bila kita ni macam 2 dalam 1, Ibu. Kita buat pemasuhan semula. Sambil itu kita buat senaman tangan, Ibu. Ya, ini aktiviti hujung minggu macam ni. Selain hobi ni menyihatkan lah. Boleh berpeluh juga. Boleh kan? Tapi kat studio memang taklah sebab kita ada pendingin hawa. Ya. Okey, boleh? Okey, macam ni cukup. Ada satu sudut lagi. Satu sudut lagi. Okey, dan ratakan, Sean. Okey, tekan tangan dia. Dan di pangkal pokok tu kita tekan sikit. Pangkal pokok tu tekan sikit supaya dia stabil. Kalau tidak nanti kita siram, dia goyang dah sengit pula. Tak stabil pokok Sean tu dah tak cantik. Kan dah memang cantik. Okey. Macam ni lah, Ibu. Itu dia. Memang. Lepas pada tu, apa agaknya? Ada siapa yang nak cadangkan? Yang ni pokok yang dah. Macam ni, Ibu. Macam Macam ni saya gunakan garisan dalam pasu sebagai petunjuk tanda petunjuk. Boleh kan, Ibu? Boleh. Okey. Boleh. Okey, itu dia. Okey, dapat lebih kurang macam padat lah, Ibu. Ya, betul. Bila dah hampir siap ni, ada sikit lagi lepas ni. Apa nak dibuat ni? Ada siapa nak cuba? Apa nak buat lepas ni? Letak sukupan dia. Ya, betul. Jadi untuk jenis sukupan ni saya ada buat 2 jenis. Ya. Untuk Sean, saya bagi batu sungai. Saya gunakan sabut kelapa yang kasar tadi, cocoa fiber. Okey, so yang ni saya kena susun ke, Ibu? Susun elok-elok. Mungkin nanti hasilnya Sean punya nampak lebih kemas, lebih cantik lah. Maknanya kita guna salah satu ke dua-dua kena guna, Ibu? Yang cikgu mana-mana boleh, dua-dua boleh. Dua-dua boleh? Tak ada masalah. Cikgu nak tanya. Ya. Selain dari batu tu dengan yang kelapa tu, apa je yang kita boleh guna jadi sungkapan? Macam kalau batu kat tepi jalan tu je kita boleh guna ke? Kalau batu yang sesuai agak awak rasa cantik, boleh saja. Tak ada masalah. Tapi kalau batu yang macam tak cantik, macam tak tahulah kat tepi jalan ke apa, boleh ke guna? Boleh. Okay. Kalau cikgu contoh macam salah satu daripada kawan kita dalam talian tu, dia sebut dia gunakan guli di bahagian bawah kan? Kalau saya letak guli di atas boleh? Boleh. Boleh juga. Boleh. Idea siapa tadi ya? Yang guna guli tu? Dia letak bahagian bawah, atas. Akil tadi. Bagus Akil. Okey, saya letak sabut ni di bahagian atas. Okey. Ambil banyak sikit. Wah, nampak macam cantik dia tu. Tapi batu-batu ni pun dia tak mahal sangat ke? Boleh, tak ada mahal sangat. Saya rasa saya pernah beli dalam talian itu. Dia macam 1 kilo macam 2-3 ringgit bergantung pada saiz. Betul. Saiz batu je lah. Ada yang 2 cm, 3 cm sampai 10 cm. 10 betul, cm tak ada lah kan. Ada yang besar, ada yang kecil. Biasa kita ambil yang saiz yang ini ataupun kecil lagi sikit boleh kan? Dia kena tinggi ke itu?
ke macam ni? Boleh, kalau saya nak habiskan tu pun tak apa. Oh, okeylah saya habiskan. Nanti dia akan lebih, selain dia menghalang pertumbuhan rumpai, dia bila kita siram, dia lambat kering medium tu. Tanah tu. Sebab dia tak apa ni terpeluak. tak expose kepada udara ataupun matahari kan? Ya, betul. Jadi bila medium tu lambat kering, jimatlah kita untuk menyiram. Ini hasil saya. Sungkupan tu dah gunakan sabut kelapa yang kasar, coco fiber tu di atas. Mungkin ada orang dia dah sini, tak apa cantik, dia ambil batu letak atas pula. Okey, boleh juga. Boleh. Okey. So jadi macam ni Igu. Macam ni dah kira dah habis ke Igu untuk pemasangan kita? Ada lagi satu. Oh, ada lagi satu. Okey, tapi sebelum tu saya rasa kita boleh berehat seketika dan kita akan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Yang ke mana-mana? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Sivan dan juga Cikgu Taslim untuk ataupun sebelum kita berehat tadi kita dah tunjuk bagaimana untuk membuat pemasuan semula. Kita dah letaklah dia punya bahan organik ataupun medium dia di dalam, medium baru. Kita letak yang pokok yang lama, yang pokok yang asal lah yang kita nak buat pemasuan semula. So kita letak yang ni untuk apa? Untuk sungkupan. Sungkupan. Tapi kita ada lagi satu langkah Kak Igu. Apakah langkah tersebut Igu? Yang terakhir tu biasanya kita letak di tempat yang agak teduh dulu 2-3 hari. Kita siram lah. Siram. Tadi saya tak bawa tukang penyiram hari ni. Sepatutnya kita siram sampai tanda dia cukup lembap. Ialah bila air tu keluar di bawah. Tapi hari ni kita siram sikit je lah. Sikit nanti bila di luar nanti. Sebab nanti studio pula basah, bos saya akan marah saya. Sikit-sikit. Dia siram dekat tanah je bukan dekat pokok air tu. Tak payah. Dia dah mandi pagi tadi. Okey, dah mandi ya. Okey, so sikit-sikit lagi. Okey, atas ni. Dan untuk penjagaan seperti biasa, kita kena siram ikut jenis pokok kan. Kemungkinan kebiasaan 1 hari sekali. Ataupun kalau macam lidah jin tu, sansevieria tu seminggu mungkin 2 kali, 3 kali ataupun 2 kali je. Ikut jenis pokok. Macam ini biasa 1 hari sekali. Tapi ini untuk selepas pemasuan semua kita letak air kat sini. Tapi biasanya kalau nak siram pokok tu kita letak dari atas ke ataupun hanya bahagian tanah dia saja? Biasa kalau tak perlu pokok, kita siram bawah je. Tapi katakan pokok tu berdebu ke apa, kita siram sekali lah. Tapi jangan waktu panas. Nanti dia melecur ataupun dia stres lah. Panas-panas. Siram kalau waktu panas, siram di bahagian medium saja. Maknanya boleh jugalah. Eloknya pagilah. Maknanya kita siram sekali satu pokok dengan ini sampai air keluar, cukup. Cukup. Sebab kadang-kadang saya bangun lambat Igu. So, air tak dapat nak buat pagi-pagi. So, tengah hari pun boleh tapi tengah hari tu kena letak kat sini lah. Okey, jangan kena daun lah. Nanti melecur. Kesian dia. Boleh juga. Pokok pun boleh melecur. Boleh. Okey. Kita cantik daun tu kuning-kuning. Cikgu, saya nak tanya Cikgu. Ya. Kan Cikgu kata pokok perlu siram sekurang-kurangnya sekali atau 2 kali sehari kan? Ya. Kalau macam terlebih? Terlebih nanti dia... Macam contoh 3 atau 4 kali sehari. Terlalu banyak air kan? Macam kita lah, kembung perut. Jadi pokok pun macam tu lah. Nanti pokok lemas. Dia secukupnya je. Ikut jenis pokok juga ya kan? Ikut jenis pokok. Okay. Dah siap lah Kisha. Dah siap dah. Bagus. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Mungkin saya rasa murid kita yang ada dalam talian pun telah pun diberikan tugas. Ya, betul. Ya, apa tugas tersebut Cikgu? Mereka kena memasuk pokok. Ada saya bagi pokoknya tu. Kemudian dipasukkan semula dalam bekas yang baru. Boleh kita tengok hasil dia orang. Hasil mereka buat. Mungkin anda boleh tunjukkan ke kamera anda hasil kerja anda. Tu dia. Wow. Ada yang lain-lain bukan saya. Saya nak tanya ini pokok betul ke pokok tiruan ni? Betul. Pokok betul lah. Kenapa cantik sangat itu? Betul. Mereka kebanyakan semua pakai batu kot, sungkupan. Ya. Sebab saya pun suka batu, saya nampak cantik. Macam itulah. Ada beberapa jenis pokok puding, ada polisias, ada macam itulah. Okey. Ada tak di antara anda mungkin nak terangkan proses yang anda telah buat ataupun ada tak yang mungkin yang lain daripada yang lain yang dibuat?
ataupun mungkin ada menghadapi apa-apa masalah apabila anda menjalankan aktiviti anda dan mungkin ada cara penyelesaiannya yang anda telah pun lakukan? Ada. Mungkin, Saya tak ada yang gunting sesuai tu untuk potong akar. So saya guna gunting biasa. Boleh ke? Boleh jugalah. Cikgu, tapi ada seorang yang agak senyap sikit ya. Ihsan. Ihsan okey, Ihsan? Ihsan. Senyap, gelak-gelak sana okey. Anda faham apa yang kita dah teroka hari ini? Faham. Dan apabila anda membuat pemasuhan semula, ada tak anda menghadapi apa-apa masalah apabila anda membuat pemasuhan semula? Susah nak keluarkan lah. Susah nak apa? Susah nak keluarkan pokok. Nak keluarkan pokok tu. Jadi apa yang saya buat ya? Siram dulu atau longgar-longgarkan dia. Tadi macam besar tadi. Macam mana? Dia tarik dia. Tariklah tapi dia ketat rasanya dia mengangkat akar itu. Okey Ustaz. Okey, terima kasih Ihsan. Cikgu, kalau contoh kan, sebelum ni kan dia menggunakan pasu tanah liat kan? Ya. Kalau saya tak nak cabutkan, saya pecahkan pasu tu pun boleh Kalau dah rasa memang tak nak, pasu dah lama dah buruk, pecahkan lah. Boleh ya juga. Tapi kalau masih cantik, kita boleh guna. Boleh bersihkan, basuh, bersih-bersih, guna semula. Boleh untuk juga. pokok lain lah. Okey, cikgu. Sekarang mungkin kita boleh letak pokok kita kat tengah tu. Kita bagilah. Mungkin mereka yang baru saja nak menonton teroka ni, mungkin tak dapat tengok hasil kerja yang kita dah buat untuk pemasuhan semula. Dan untuk ni, cikgu, sebelum kita berakhir, mungkin cikgu boleh rumuskan apa yang kita dah teroka untuk hari ini, cikgu. Ya, kita tengok slide sekali lalu. Ya. Tadi kita dah buat supaya bila pemasangan semula kita buat supaya pokok tu lebih subur untuk menggantikan pasu yang lama tu sebab dia mungkin saiz tak sesuaian dengan pokok. Ya. Kemudian langkah-langkah tadi, yang pertama alatan, bahan, dan kita pergi pada pertama masukkan serpihan pasu sebagai untuk saliran. Boleh guna juga guli ataupun bahan-bahan yang kecil lah untuk memastikan yang pasir tu tak jatuh lah, cikgu. Dia punya medium tak keluar lah. Masa kita siram. Kemudian masukkan medium sehingga 1/3. Ya. Ikut juga dengan jenis pokok. Maknanya kalau saiz saiz pasu dia besar tu, banyaklah medium yang kena pakai. Banyaklah. Okey. Okey, seterusnya tadi kita dah buat, kita pangkas akar, potong akar. Ya. Macam Hakim tadi dia tak ada gunting pangkas yang sesuai, dia guna gunting apa pun boleh lah. Tapi minta izin mak dulu. Yelah Kalau kan. nanti mak nak guna kan. Okey, keluarkan pokok. Mungkin agak sukar tadi macam siapa tadi? Iman? Ihsan. Ihsan, dia sukar nak keluarkan. Kena tepuk-tepuk sikit, siram bagi lembab, keluarkan. Dan kita buang 1/3 medium lama dan akar lama. Okey. Kemudian masukkan pokok yang dah kita sediakan tadi di tengah-tengah pasu yang baru. Tambah medium sehingga dia hampir lebih kurang 2 ke 3 cm sebelum cecat bibir pasu. Saya panggil bibir pasu yang bibir pasu ya. Okey. Okey, dan tekan pangkal pokok supaya dia stabil. Ya. Akhir sekali meletak sungkupan dan akhir sekali kita siram. Selesai langkah kerja untuk pemasuhan semula. Itulah yang telah sama-sama kita teroka tadi. Okey, saya nak letak ke tepi sikit, cikgu. Takut kamera tak nampak muka handsome cikgu lah. Macam ni lah. Kita dah tunjuk dah kepada mereka yang menonton di rumah. Saya pun letak tepi sini lah. Okey, cikgu. Oleh itu, cikgu dah rumuskan. Mungkin kita boleh tanya pula murid kita yang ada dalam talian apa yang mereka dah belajar daripada penerokan kita, cikgu. Silakan. Okey, cikgu nak tanya siapa? Saya nak tanya ni kot. Akil kot, Akil. Akil. Ya, silakan Akil. Apa yang telah kita sama-sama teroka, Akil? Dalam masa semula ni. Senang ke susah? Benda yang saya dapat ni dia tak terlalu susah sebab dah start belajar daripada awal-awal. Lepas tu cikgu pun dah terang daripada A sampai Z. So kalau buat kat rumah ni memang tak ada masalah lah. Bagus, Akil. Jadi bila dah dipasu semula tu rasa seronok tak tengok pokok? Rasanya pokok tu pun seronok bila awak dah pasukan semula. Kan, cikgu? Dapat bekas dia baru. macam pakai baju baru kan? Macam tu lah. Itu dia. Okey, sekarang seterusnya saya pula nak tanya, cikgu. Saya nak tanya Iman, apa yang anda dah belajar daripada penerokan kita hari ini? Iman? Saya belajar yang pokok tak boleh berada dalam satu pasu yang sama untuk masa yang lama lah. Kena tukar. Ya.
Memang betul lah. Itulah macam kita lah. Benda yang membesar, tumbuh, takkan nak bekas yang sama Yelah, kan. macam cikgu sebutkan tadi, saya tak boleh pakai seluar yang saya pakai masa saya berumur 5 tahun kan, Ibu? Memang tak muat lah. Mungkin tangan je muat, Ibu. Tapi seluar kan mana boleh pakai kat tangan. Ya. Mungkin saya boleh tanya lagi seorang, Ibu. Siapa saya nak tanya? Saya pilih Adam lah, Ibu. Ya, Adam. Adam. Silakan, Adam. Apa yang saya belajar hari ini adalah kita perlu menggantikan setiap pokok yang tanahnya dah padat, medianya dah padat supaya ia tidak boleh rosak. Ya. Okey. Terima kasih dan juga lagi sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Taslim atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Memang saya dah belajar banyak dan juga kepada mereka yang ada dalam talian sekarang iaitu Adam, Hakim, Ihsan, Iman, Faris dan juga Akif. Terima kasih kerana bersama kita dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Teroka Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM